Bila tiba hari. Ustaz, sambil kita jamu selera ni, jemputlah sambil-sambil tu ya. Ya, Abang Nazar, sila Abang Nazar. Ya, Saya nak tanya lah Ustaz satu soalan. InsyaAllah lepas ni saya rasa ramai lah antara kita ni nak puasa 6. Nak sambut raya pun ada soalan juga. Ada dah Ustaz sambil-sambil. Bukan senang nak jumpa Ustaz ni. Allah Jadi saya ambil kesempatan. Jadi katalah kita puasa bulan 6, InsyaAllah. Puasa 6 ke puasa bulan 6? Okey, puasa 6. Terima kasih saja je nak tengok dia orang dengar ke tak. Lepas tu ada tetamu datang ke rumah. Biasalah Ustaz, bertandangkan saudara mara. Jadi kita tangguhkan puasa 6 tu. Kita tangguhkan puasa 6 tu, jadi dia tak jadi berturut-turut dah. Jadi adakah hilang fadilat puasa 6 yang sedemikian, yang tak berturut-turut tu? Bukan puasa bulan 6 ya? Sebelum saya menjawab tu, nak tanya, kita ni puasa 6 tak kamaknya? InsyaAllah puasa Ustaz. Lepas ni payah dia nak puasa 6 je. Baik, Nabi SAW ada menasihati kita dalam hadisnya, man shoma Ramadan, maksudnya kena puasa Ramadan dulu. Tak boleh tiba-tiba puasa Syawal saja. Mesti puasa Ramadan dulu. Man shoma Ramadan summa yutbi'uhu sittan min Syawal, kemudian barulah dia menambahkan puasanya itu. Bulan Ramadan dah selesai, tambah lagi 6 hari pada bulan Syawal. Kana kasaumud dhuhr, seolah-olah dia telah mendapat ganjaran berpuasa selama setahun. Besar sekali ganjarannya. 6 hari punya cerita, seolah-olah berpuasa setahun. Besar sekali ganjaran pahalanya. Cuma je kata ulama, afdal dilakukan secara berturut-turut, bahkan bermula pada 2 Syawal itu. Raya kedua. Raya kedua. Selalunya kita punya rendang tak habis lagi. Ketupat pun belum habis lagi. Open house pun banyak. Jadi susahlah nak mendapat waktu yang afdal. Sebab tu kata sebagai ulama, boleh juga, harus kita melakukan puasa 6 ini walaupun dalam keadaan tidak berturut-turut, dilakukan pada awal Syawal, pertengahan Syawal ataupun pada akhir Syawal. Selagi dalam bulan Syawal kita dapat melengkapkan jumlah 6 hari itu, dapatlah kita ganjaran puasa sunat itu. Wallahu a'lam. Betul kan yang kita buat ni ya. Betul, insyaAllah tu 2 Syawal selesai insyaAllah. Boleh 2 Syawal. Sambil-sambil tu minum lah. Anis, mana air tambahnya tadi? Habis dah air koma. Sudah kuat betul lah minum. Kasih. Semangat masa dia balik. Ustaz, sambil-sambil minum ni kan, Ya. nak tanyalah satu soalan juga dekat Ustaz. Ustaz Khairul ni nak bertanya pula. Ya, walaupun saya ni bersatu Ustaz, tapi saya nak bertanya juga dekat Ustaz. Allah. Tak pastikan daripada Ustaz sendiri lah. Ya, nak tanya, kebiasaannya lah ya. Bila dia masuk hari raya ni, menjelang hari raya ni, macam-macam bunyi mercun aja. Ya, boleh kita jadi terkejut apa kan. Nak tanyalah Ustaz, apa amalan yang afdal yang perlu kita lakukan pada malam raya ni Ustaz? Kita baiklah memang. Iyalah. Buat rendang. Apa lemak agak ya. Orang masak rendang. Sibuk merendang lah, sibuk buat nasi impit, ketupat. Jadi amalan kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara amalan yang penting sekali pada malam raya, yang kadang-kadang kita terlupa, benda itu adalah amalan yang sangat penting. Bahkan kita memang sangat-sangat dituntut untuk melakukannya, iaitulah bertakbir. Bagi orang yang telah menyempurnakan puasa di bulan Ramadan, maka sangat-sangat dituntut bagi menampakkan kegembiraan berakhirnya. Bukan senang nak puasa 30 hari, 29 hari ni. Jadi nak menggambarkan gembira kita telah melalui satu proses ibadah yang panjang, susah, menahan lapar dan dahaga. Pembuktian kepada kejayaan kita telah berjaya tu dengan kita bertakbir. Macam mana rupa takbir raya kita?
Baca takbir raya pertama tu lah dia. Oh, kalau kita lah di Malaysia ni kan, Allahu Akbar, Allah, sayu dengar. Sayu maksudnya. Takbir, tapi kalau takbir di negara Mesir macam mana Ustaz Khairul? Baca dia. Oh, semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah perbezaan budaya. Jadi amalan pertamanya pada malam pada malam raya ialah kita banyakkan bertakbir. Takbirlah, kita pergi masjid, takbir. Kita di rumah dengan anak-anak kita pun ngajak sama-sama bertakbir. Ini lepas maghrib tu tak? Lepas maghrib lah. Kalau sebelum maghrib marah orang. Rumah raya dia kena. Baik, selain daripada itu, sebagai suatu amalan yang umum lah, malam-malam yang penuh keberkatan ni antara malam yang disebut sebagai malam yang mustajab doa. Ada 5. Apa agaknya malam yang mustajab doa ni? Cuba bagi tahu. Malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Kalau saya malam Jumaat dah Ustaz. Malam Jumaat memang tak lupa. Malam Jumaat memang tak lupa. Mustajab. Malam Lailatul Qadar Ustaz. Malam Lailatul Qadar pun malam yang mustajab. Lagi malam apa lagi? Yang disebut Imam Syafi'i ada 5. Pertama Rejab. Malam yang pertama pada bulan Rejab. Selain daripada itu, 2 lagi ni ialah malam Hari Raya Aidilfitri, malam Hari Raya Aidil Adha. Jadi kita janganlah lepaskan peluang malam-malam mustajab ni dengan hanya untuk menghabiskan masa masak ketupat rendang je kan. Sempat juga kita siapkan, tapi janganlah sampai tinggalkan waktu yang mustajab ini. Selain daripada itu, kita juga sebenarnya digalakkan untuk berqiyamul lail. Qiyamul malam raya. Malam raya pun berqiyamul lail. Kau boleh ingat dah habis. Ingat ke dah habis qiyamul lailnya? Rupanya malam raya ni antara amalan-amalan yang sangat digalakkan oleh tok-tok guru kita, alim ulama kita ialah di sana ada satu solat sunat yang mengumpulkan di situ tasbih, maka dinamakan solat sunat tasbih. Macam mana kita nak tunaikan solat sunat tasbih tu? 4 rakaat 2 salam, maksudnya 2 rakaat yang terkumpul dalam solat itu 300 kali subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selain daripada itu, ada juga lagi amal-amal yang disunatkan kita lakukannya pada malam raya ni, iaitulah membaca Al-Quran, berzikir. Itu amalan-amalan yang sunat kita lakukan pada malam-malam yang penuh dengan keberkahan ini. Cuma ada satu perkara lah yang saya nak kongsikan. Amalan malam raya yang sangat penting, tapi orang kita selalunya terlupa ke, sengaja buat lupa ke, solat isyak berjamaah bagi kita orang lelaki ni. Ingat ke habis terawih tak pergi dah semayang. Jadi mana kita maknanya kita tu jangan lupa sembahyang isyak tu masih lagi dituntut secara berjamaah bagi kita orang lelaki lah. Ini raya-raya udah lupa segala-galanya. Habis terawih. InsyaAllah mudah-mudahan tahun ni kita berubah lah. Mudah-mudahan. Buka kau raya ni kau ni buka ni ha. Ustaz makan Ustaz. Ya, terima kasih. Jemput makan Ustaz Asri. Ni macam-macam perhadian ni Ustaz Asri. Terima kasih. Boleh lah yang masak ni Yang ni sedap Ustaz. Oi. Terima kasih. Saya nak tanya juga satu soalan boleh Ustaz? Ya, boleh. Alang-alang aku jumpa Ustaz ni. Tanyalah Ustaz Khairul pula ni. Tak apa, Ustaz Asri lebih afdal lagi kakak. Lebih afdal. Banyak ilmu dia. Okey, saya nak tanya lah Ustaz. Saya ni tinggal dengan ibu dengan ayah. Jadi bila raya tu Ustaz, Allah ramainya tetamu. Alhamdulillah lah, saudara mara, papa, ipar, duai, biran semua datang kan. Jadi saya mesti sikit Ustaz, siapa yang boleh saya salam dan siapa yang saya tak boleh salam. Macam tu. Yalah, menjadi tradisi kita orang Melayu. Bersalam-salaman ni satu perkara yang sangat-sangat
diajar oleh ibu bapa kita sebagai tanda tautan persaudaraan. Tapi barang diingat, bukan semua orang boleh disalam. Tapi kadang-kadang dia dah uloh buat salam je terus. Jaga air muka je. Dia susah je Ustaz. Ada nak cerita, nak tahu dia tu. Cumanya kita kena tahu di kalangan ahli anggota keluarga kita ni, baik daripada kalangan saudara mara yang dekat ataupun jauh, ada pembahagiannya. Yang pertama disebut sebagai mahram, kan? Kalau dalam bahasa Melayu kita tu sebut muhrim, tapi dalam bahasa yang lebih tepat mahram, iaitulah orang-orang yang kita haram berkahwin dengan mereka. Ramailah disebut dalam ayat Al-Quran, hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan ke atas kamu ibu-ibu kamu. Takkan kita nak kahwin dengan mak kita, kan? Wa banatukum, dan anak-anak perempuan kita. Panjang lagi lah ayat Al-Quran tu, wa banatul akhi wa banatul ukht, kan? Maka faham kita, mahram ialah kumpulan yang kita haram berkahwin dengan mereka. Jadi orang-orang yang kita haram berkahwin dengan mereka ni, kita harus bersalam dengan mereka, dan kita boleh duduk bersendiri-sendirian. Maksudnya tidak menimbulkan sebarang satu fitnah pun. Contoh kita nak duduk berseorangan dengan mak kita sendiri dalam satu bilik, tak ada masalah. Itu benda yang dibolehkan. Cuma dalam bab bukan mahram ni lah yang kadang-kadang kita jadi tasyabuh, kita tak berapa nak ingat siapa di kalangan bukan mahram ni. Bila bukan mahram, orang yang kita boleh berkahwin dengannya, kita tak bolehlah bersalam, kita tak bolehlah duduk bersendirian dengan dia. Siapa agaknya orang yang bukan mahram ni? Kalau kita lelaki lah, kalau kita lah lelaki, siapa orang yang bukan mahram kita? Cuba Haji Hamidi. Kalau saya yang saya faham ada 5 lah ya Ustaz. 5 lah yang kita haram untuk apa ni? Yang bukan mahram kita. Yang pertama, isteri bapa saudara. Isteri kepada bapa saudara. Memanglah kita panggil makcik juga. Kita panggil makcik juga. Tapi dia adalah keluarga yang datang dengan sebab perkahwinan daripada pakcik kita. Yang kedua, sepupu perempuan. Ya, sepupu boleh berkahwin. Jadi kita tak boleh bersalam. Inilah kumpulan yang paling banyak kita bersalam. Pasal Jarang jumpa. Raya baru jumpa. Allahu Akbar. Alam belaka. Ada tu 5 dia asal daripada kecil bersalam. Ya. Kecil-kecil memanglah boleh. Ini sampai besar. Dia dah bawa sampai ke tuanya Ustaz. Ustaz tu. Seterusnya yang ketiga, kakak ipar. Kakak ipar. Yang keempat, adik ipar. Lepas tu anak angkat. Macam mana yang anak angkat tu? Syaratnya dia bukan anak angkat yang disusukan. Kalau dah disusukan, boleh, kerana dia dah menjadi saudara sesusu. Itu kalau orang lelaki lah. Kalau orang perempuan pula macam mana? Saya ada 5 juga. 5 juga. Sama. Sebab yang pertama, orang yang kita boleh salam, yang tak boleh salam, pertama adalah suami kepada ibu saudara kita. Pak saudara lah ya. Saudara saya punya pakcik saudara saya tak boleh. Maksudnya suami kepada ibu saudara saya. Yang kedua, iaitu sepupu lelaki. Iaitu anak kepada ibu saudara atau pakcik saudara saya. Yang ketiga itu abang ipar saya. Dan yang keempat, adik ipar lelaki. Dan yang terakhir adalah anak angkat juga. Sama lebih kurang Sama lah. Itu basic dia Ustaz. Itulah basicnya. Itulah bukan mahram kita katakan. Bukan mahram, maka orang yang kita tidak boleh berkahwin dengannya, dia jadi mahram. Orang yang kita boleh berkahwin dengannya, dia jadi orang bukan mahram. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ya sikit saya. Depannya boleh Lagi kuih-kuih ni. Pun hal. Sila banyak kuih ni upah. Hamidi makan. Nampaknya kita dah sejam kat sini ni.
Jadi kita nak pergi ke rumah lain lah pula lepas dia beraya. Ya, betul. Ustaz. Pasti boleh lu lagi kita beransur. Yalah. Banyak orang kita nak pergi lagi ni. Elok lah tu. Masuk dulu lah Ustaz ya. Okey. Allahu Akbar. Terima kasih banyak lah. Terima kasihlah Tuan Omar. Sama. Terima kasih Ustaz ya. Kamu dah cakap tadi saya ambil. Okey. Ustaz. Selamat Raya Mahal Batin Ustaz. Kita merayu Ustaz ya. Terima kasih Tuan Omar. Sama. Sedap kuih yang disediakan.